Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, namanya semua hadir hari ni. Alhamdulillah. Dah Ustazah, kita dah sign attendance. Alhamdulillah. Sebelum tu kita baca doa dulu. Okey, boleh ke saya nak minta Siti Fatimah baca? Boleh? Ustazah, boleh sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta' alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Fatimah. Okey, semua sihat ke pagi ni? Sihat. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, Ustazah mendoakan semua sihatlah, semua boleh dipermudahkan urusan kita pada hari ini dan pada hari seterusnya. Okey, sebelum tu semua ada nampak tak paparan yang Ustazah bentangkan? Belum Ustazah. Belum, okey, sekejap. Okey, semua nampak? Nampak jelas. Okey, boleh kita dengar sama-sama ya? Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Kiranya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita akan namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Tawakil, Mati, Israfil, semuanya 10 malaikat kita akan namanya. Okey, baik. Siapa pernah dengar nasyid ni? Saya Saya Ustazah tahu kamu semua pernah dengar kan? Ada yang dah hafal betul? Betul. Okey, kalau begitu, apa kata hari ni kita bernasyid sama-sama dan semua kena semangat untuk bernasyid, boleh? Boleh. Kita tengok lagi sekali, kita hayati betul-betul. Mari mengenal 10 malaikat cipta Allah daripada cahaya. Kiranya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita akan namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Tawakil, Mati, Israfil, semuanya 10 malaikat kita akan namanya. Okey. Semua seronok tak dengar nasyid tadi? Seronok. Yang nasyid ya, walaupun tak boleh buka suara kan, tak apa. Pasti awak semua dah tahu. Okey, sebelum tu saya nak tanya, hari ni apa yang awak nampak hari ni? Berkenaan apa lah video ni? Malaikat. Jadi nama-nama. betul. Hari ni kita akan belajar tentang ketaatan kepada malaikat, iaitu rukun iman yang kedua. Sebelum ni kita dah belajar rukun iman yang sebelumnya kan. Jadi hari ni kita nak belajar rukun iman yang kedua yang wajib kita beriman kepadanya. Baik, semua terus fokus dan sentiasa tergas, okey? Ustazah. Boleh? Boleh Ustazah. Boleh. Okey. Kita teruskan dengan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Hai, sama. Assalamualaikum Ustazah. Hari ini Ustazah akan terangkan tentang tugas-tugas 10 malaikat. Okey, sebelum tu jom kita dengar satu nasyid.
dan tugasnya siapa yang sudah tahu. Satu titik menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ketua Mikail memberi rezeki kepada umat manusia. Ketika Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Empat Israfil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Pada namun kata Nabi menanyakan amal itu. 7, 8 notifikasi mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat hari menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat dibuat menjaga pintu surga. Comelnya Ustazah. Sangat comel. Okey. Anda semua murid dah faham ke tentang tugas malaikat? Faham. Saya akan jelaskan dengan basic perinci. Okay? Sekejap lagi saya akan tanya seorang-seorang. Apakah tugas malaikat? Okay. Siap sedia semua? Okey. Tugas-tugas seluruh malaikat. Yang pertama, Jibril. Jibril adalah tugasnya adalah untuk Menyampaikan wahyu. Okey, yang kedua, Mikail iaitu menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Ridwan iaitu menjaga pintu syurga. Manakala malaikat Malik menjaga pintu neraka. Okey, Hajar, yang kelima adalah malaikat Israel. Apakah tugasnya? Tugasnya ialah mengambil nyawa Ustazah. Mengambil nyawa. Bagus, Hajar. Okey, seterusnya. Yang keenam. Mas Munirah boleh terangkan yang keenam? Yang keenam malaikat Israfil Ustazah. Meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Bagus. Itu dengan sebelah saya ya. Okey, Afifah Omer. Yang ketiga, malaikat apa dan tugasnya? Okey, yang ke-8. Saya nak Aminah. Apakah yang ke-8? Yang ke-8 ialah malaikat nakir. Tugasnya ialah menyoal orang yang mati di alam kubur. Bagus. Okey. Yang ke-9 adalah malaikat Raqib iaitu mencatat amal kebaikan. Dan yang ke-10 Ain. Yang ke-10 malaikat Atid Ustazah mencatat amal keburukan. Bagus semua. Okey, ini adalah 10 tugas malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat. Okey, selain itu, malaikat juga ditugaskan dengan tugas lain. Okay. Terdapat 5 selain malaikat. Yang pertama, menanggung merasa Allah. Yang kedua, mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, berakses kepada Allah. Yang keempat, menghamparkan sayap kepada orang yang minta ilmu. Seperti sekarang kita sedang meminta ilmu. Jadi malaikat sedang mengirim kita dan menghamparkan sayapnya kepada orang yang meminta ilmu. Dan yang terakhir, tugas malaikat adalah membisikkan kebaikan ke hati manusia. Contohnya, tiba-tiba hati kita tergerak hari ini untuk membaca Al-Quran lebih daripada 10 muka surat. Maka itu adalah malaikat membisikkan kepada kita untuk membuat kebaikan. Jelas ke? Jelas Ustazah. Jadi semua kena ingat ya, sekejap lagi kita akan akhir. Ustazah. Ya, saya ada apa-apa soalan? Saya nak tengok yang tugas 10 malaikat tadi Ustazah. Oh boleh, tugas 10 malaikat. Okey. Apa yang awak kurang jelas, Mas? Semua saya keliru tadi dengan ada malaikat ni. Okey, saya dah nampak dah. Okey. Jelas ya semua? Jelas Ustazah. Okey. Saya kasih kepada seterusnya. Okey, baiklah murid-murid. Semua masih bersemangat ke tu? Masih Ustazah. Semangat. Bagus semuanya. Okey, sebelum Ustazah mulakan Ustazah punya slide, Ustazah nak semua tengok video yang Ustazah tunjuk ni. Semua beri perhatian sebab nanti Ustazah nak tanya soalan, okey? Aku لا 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 حق قاعد
طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. اعطي حاجه حقت يا شيخ. ما يحتاج شيء كله ضاعت. بضاعة حرام، بعدين بضاعة هذا الشبر في بضاعة. ها؟ بعدين لما نحطوه كلها ايش هو الشبر؟ الغور، بعدين في حاجة اسمها ضاعت. أول حاجة اسمها. يعني حساب هنا. والله حسابها شيء. طيب ايش رايك بالمدرسة هنا؟ استفتاح تصير. ايوه تشبه يعني مفتاح نفسينا. ياكل من حلال مفتاح نفسينا. طيب بس عطنا واحدة بس يا شيخ. الله زي يرحمه. الثمر الوطن. حطها في ها؟ زي الثمر الوطن. كيف زي السماء؟ الثمر والوطن قريبة مربعات. لا يا شيخ. والله. صندوق. لو انا اديك نعجة نطبق صوت يعني مربعات. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيل من الثمر والوطن تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال مثلا تعطيني 100 يا شيخ. والله ادفع. ليش؟ Okey, semuanya. Semua nampak tak semua video yang dipaparkan tadi? Nampak Ustazah. Okey, Nampak. Ustazah nak tanya. Ustazah nak tanya, siapa yang nak jawab? Okey, apa yang dia dapat, apa yang dia faham daripada video yang Ustazah tunjuk tadi? Saya Ustazah. Saya nak jawab. Okey, Munia silakan. Apa yang saya nampak dalam video ni tadi, ada sekumpulan lelaki yang menaiki kereta kan. Lepas tu ada seorang pengembala kambing biri-biri, betul tak Ustazah? Betul. Lepas tu yang lelaki dalam kereta tu dia minta pengembala biri-biri tu jual seekor kambing kepada mereka. Dia nak test lah macam macam amanah, sikap amanah yang ada daripada pengembala kambing ni. Tapi pengembala kambing ni tak nak jual sebab dia takut dengan malaikat yang akan tulis amalan-amalan dia tadi tu. Kalau dia jual maksudnya malaikat akan tulis amalan buruk dekat dia. Ya, betul. Bagus sekali. Terima kasih Munira. Sama-sama. Ustazah terangkan lagi secara ringkas pasal video tadi. Ya, betul apa yang Munira cakap. Ada sekumpulan lelaki ni dia berhenti melewati seorang pengembala kambing. Kambing tu bukan milik dia. Jadi dia nak uji lah sejauh mana amanahnya dan sejauh mana dia mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata kalau walaupun dia ditawarkan dengan sikit-sikit pun dia tak akan jual. Sebab apa? Dia cakap kat hujung tu, Allah nampak tak kita? Ya, Allah nampak kita. Maksudnya video ini menunjukkan salah satu wujud apabila kita mempunyai keimanan kepada malaikat, iaitu melakukan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua boleh faham setakat ni? Jelas Ustazah, jelas. Bagus semuanya. Okey, seterusnya tengok Ustazah ada paparkan 5 poin utama antara hikmah beriman kepada malaikat. Okey, Ustazah baca setiap satu dan Ustazah akan sebut nama supaya dia beri penerangan ke atau contoh ke atau keadaan ke yang dia nak kongsikan untuk bagi kawan-kawan lain faham. Boleh? Boleh Ustazah, silakan. Bagus sangat semuanya. Okey, yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatannya menciptakan malaikat. Okey, Ustazah nak panggil Afifah Omer. Boleh tak terangkan poin nombor 1? Afifah, Ustazah tak boleh dengar suara Afifah. Bila kita dengar tak? Okey, boleh kuatkan sikit suara. Bila kita mengucapkan keimanan kepada kita, kepada malaikat, kita akan nampak kehebatan. Kita akan menyedarilah kehebatan menciptakan malaikat, betul? menciptakan malaikat. Okey, terima kasih Afifah. Itu jawapan yang baik. Okay, betul. Maksudnya poin yang pertama ni, bila kita beriman, kita dapat tahu bahawa Allah itu maha hebat menciptakan malaikat dan sekaligus meningkatkan keimanan kita.
Okey, seterusnya yang kedua, menggalakkan seseorang sentiasa memperbanyak amalan soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan baik. Ustazah nak minta Nur Mas Munirah. Sila beri penerangan. Yang kedua, Ustazah menggalakkan seseorang sentiasa. Okey, bila kita tahu ada malaikat yang melihat kita, mencatat kebaikan dan keburukan kita, jadi kita akan rasa takutlah nak buat benda-benda yang tak baik. Jadi dia menggalakkan kita untuk nak buat benda yang baik, amalan soleh. Macam tu ke Ustazah? Betul. Terima kasih Nur Mas Munirah. Jawapan yang sangat baik. Betul. Yang kedua ni, bila kita beriman kepada malaikat, ia akan sentiasa memotivasikan kita untuk melakukan amalan soleh sebab kita tahu ada malaikat yang mencatat dan akan diberi ganjaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin ketiga, menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan buruk dan akan dihisap pada hari kiamat. Okey, poin ketiga ni dia berlawanan dengan poin nombor 2 tadi. Jadi Ustazah nak minta Siti Fatimah, boleh tak terangkan? Okey, apabila kita melakukan sesuatu keburukan atau kejahatan, tetapi apabila kita beriman kepada malaikat, kita akan merasa gerun untuk melakukan keburukan tersebut kerana setiap amalan kejahatan yang kita buat akan dicatatkan oleh malaikat dan akan dihisap pada hari kiamat. Betul tak Ustazah? Betul Siti Fatimah. Masya Allah, jawapan sangat baik. Okey, yang ketiga ini seperti yang Fatimah cakap, kita akan menimbulkan rasa takut. Jadi walaupun kita bersendiri ataupun waktu ada orang nampak, kita akan takut untuk melakukan dosa sebab kita tahu ada malaikat yang melihat dan mencatat. Okey, kita berpindah kepada poin yang keempat, iaitu menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Okey, yang keempat Ustazah nak minta Siti Hajar. Silakan. Boleh Ustazah. Yang keempat ni maksudnya menjadikan seseorang sentiasa berwaspada ni, contohnya kalau kita macam duduk seorang-seorang tu, lepas tu contohnya kita jalan seorang-seorang, lepas tu kita nampak ada pokok rambutan. Lepas tu pokok rambutan merah sangat, lepas tu kita macam nak macam petik je, tapi sebenarnya bukan kita punya, jiran kita punya. Lepas tu bila kita fikir, tak boleh ni, ada malaikat kat kiri yang kanan aku. Jadi saya pun tak jadilah nak petik buah tu. Betul tak Ustazah? Betul. Terima kasih Siti Hajar. Cerita yang sangat baik. Ustazah memang tak suka buah. Ya saya Munirah. Sekarang kan musim rambutan. Dekat rumah kamu ke Mas Munirah? Ada sikit. Oh, bolehlah kan nanti hantar kat rumah Ustazah ya? Boleh. Okey, terima kasih Siti Hajar. Betul, penerangan sangat baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang terakhir, membentuk peribadi muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Ustazah nak minta Amirah. Amirah boleh beri penerangan pada rakan-rakan? Okey, boleh Ustazah. Okey, bila kita percaya bahawa ada malaikat yang mencatat amalan kita, maka kita akan melakukan suruhan Allah dan kita melakukan larangannya. Maka dengan itu kita akan jadi Muslim yang sejati. Betul. Okey, terima kasih Amirah. Betul apa yang kita katakan. Bila kita beriman kepada malaikat, sekaligus akan menjadikan kita hamba yang bertakwa, iaitu kita berwaspada dengan apa yang kita nak buat dan kita akan lakukan semua yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Okey, setakat ni semua faham tak? Ada apa-apa nak tanya Ustazah soalan? Tak ada Ustazah. Okey, bagus. Okey, sebagai kesimpulan, saya simpulkan dengan satu dalil daripada Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas dan sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai orang Muslim tak kira lah ustazah ke, murid-murid ke, kita kenalah sentiasa menyuburkan keimanan dalam hati kita lah agar kita sentiasa sedar dalam setiap tindak tanduk kita ni ada malaikat yang mengawas. Jadi penting ke tidak beriman kepada malaikat ni murid-murid semua? Penting sangat. Ya, sangat penting. Jadi kita kena sentiasalah
Ingat ya, salah satu rukun iman ini. Okey, saya rasa setakat itu saja daripada Ustazah. Terima kasih semua. Kita Okey, seterusnya Ustazah nak uji kefahaman kamu untuk tajuk ni. Boleh? Boleh Ustazah. Takutlah. boleh Ustazah. Boleh. Tapi Ustazah saya tak pandai sangat ni Ustazah. Tak apa. Sekejap Ustazah bagi link. Semua boleh buka laman web Kahoot. Tahu kan? Tahu Ada. Ustazah. Tahu. Saya suka main Kahoot Ustazah. Baguslah ini. Sekejap ya. Nama pink. Ustazah, nama pink. Okey, nampak tak? Nampak. Ustazah nak bagi hadiah siapa yang dapat nombor 1, boleh? Boleh. Tolong ni Boleh, saya suka Saya Ustazah. nak Ustazah hadiah. Ustazah tahu semua hadiah. Okey, dah boleh login nama masing-masing. Saya dah masuk. Okey. Wow, Zeus. Okey, lagi 4 orang Lagi 2 orang. Nipan tu siapa? Lagi seorang kan? Saya Dara. Mr. Zuzu. Lima. Okey dah selesai Boleh. Okey. Sedia. Jawab betul-betul. Ustazah, saya tertekan. Mas, jangan tertekan Mas. Okey. Okey, ada seorang yang salah ni. Kita denda dia Ustazah. Okey, tak apa. Semua tahu kan, beriman kepada malaikat merupakan keyakinan yang ke? Dua. Okey, betul. Okey, next. Ada seorang yang okey, apa tugas malaikat Mikail? Menurunkan rezeki. Menurunkan rezeki. Next. Wah, semua betul lah. Alhamdulillah. neraka. Okey. Ini pun lambat dah Ustazah. Ya ke? Tak apa. Ya betul. Betul, bagus. Okay, next. Dia salah satu sampai ini. Okay, siapa malaikat yang tugaskan untuk menyalin di dalam kubur?
Mungkar dan Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Israel ni tugasnya apa? mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Betul. Okay, next. Ramainya. Betul tak? Saya salah tekan. Confuse Okay, tak apa. Tugas malaikat Atid ialah mencatat amalan kebaikan, betul tak? Betul. Salah lah. Malaikat Rahmat. Oh, malaikat Atid. Saya Okay, tak apa. Next. Ada yang ke-8. Macam mana boleh salah ni sekarang? Betul tak tugas malaikat Israfil adalah menurunkan rezeki? betul. Salah. Salah. Apa yang betul? Meniup sangka Betul. Okey, soalan yang seterusnya. Ni mesti ada yang Ustazah dah tulis soalan dah kat sini. Penangguh Arash ni betul ke salah? Betul. Okay, last question. Nila. Apa kan ni? Okay. Ni tertekan ke apa ni? Tertekan. Okey, tak apa. Jadi jawapannya ialah membentuk pribadi Muslim yang sejati. Okey, kita tengok siapa pemenangnya. Wah, kita tangga yang ketiga. Wah, Ain tercomel. Dan yang pertama, wah, Mipa. Tanya. Fatimah ke? Fatimah Mipan. Fatimah Mipan Zuzu. Okey, nanti Fatimah boleh WhatsApp saya ada hadiah untuk Fatimah, boleh? Nak juga Yang lain jangan sedih-sedih, next kelas saya buat quiz lagi. Okey, untuk kelas kali ni Ustazah dah nampak awak punya tahap kefahaman tu. Mungkin ada yang salah tadi sebab soalan tu laju sangat ke kan? Dan ada yang tertekan, okey tak apa. Tapi overall Ustazah rasa semua faham kan? Okey kan? Tajuk ni senang je kan? Senang. Bagus, okey. Jadi lepas ni, habis je kelas ni Ustazah nak suruh ulang kaji balik boleh? Boleh. Okey. Okey, seterusnya kita teruskan dengan Ustazah Munirah. Assalamualaikum murid-murid. Okay, hari ini bersama dengan Ustazah Munirah, Ustazah akan paparkan kepada kamu satu infografik yang Ustazah dah sediakan sebelum kelas kita bermula. Okay, boleh nampak tak apa yang Ustazah paparkan tu? Bagus. Terima kasih. Ada yang Ustazah nak tak hidung. Alah, dia tak sampai hidayah lagi. Okay, Ustazah, apa yang Ustazah nak kamu buat, kamu perlu tenung, baca, lihat infografik ni dan kaitkan apa yang kamu dah fahamkan. Okay, Ustazah akan bagi masa kepada kamu. Nanti Ustazah akan ada satu surprise lah untuk kamu lepas kamu
habiskan tugasan yang Ustazah beri ni dulu. Okay, so kamu boleh tengok dulu, baca-baca dulu. Okey Ustazah. Tak lari pun dengan apa yang kita dah belajar sebentar tadi. Dia ada kaitan. Okey, dah boleh baca Ustazah. Okay, dah boleh baca Ha. Okay. Jadi, surprise dia Ustazah nak salah seorang daripada kamu semua volunteer. Siapa nak terangkan kepada Ustazah apa yang dia dah faham tentang topik beriman kepada malaikat dari awal kelas sampai habis kelas. Ada volunteer tak? Fatimah nak. Okey, nampaknya kita pakai sama colour tudung Fatimah hari ni, warna biru. Jadi Ustazah rasa kamulah orang yang paling tepat, Fatimah. Saya pun Ustazah. Kan? Kita buat lagi Fatimah, cepat Fatimah, go. Go Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Ustazah, apa yang saya faham dalam kelas ni daripada awal sampai akhir, topik kita adalah beriman kepada malaikat. Jadi Allah telah mengutuskan 10 malaikat bersama tugas 10 malaikat kepada mereka. Jadi kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat. Kerana beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Jadi terdapat 10 nama malaikat iaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, Israfil, Musa, Nakir, Rashid, Atid, Ridwan dan Malik. Jadi mereka telah ditetapkan tugas masing-masing. Okey. Lepas itu, apa yang saya dapat beriman kepada malaikat yang pertama akan meningkatkan keimanan kita sebagai manusia kepada Allah. Yang kedua, kita akan lebih memperbanyakkan amal soleh dan memperbaiki segala kesilapan kita di muka bumi ini. Yang ketiga, kita akan merasa takut sangat untuk melakukan maksiat. Yang keempat, akan membentuk pribadi muslim yang sejati apabila kita beriman kepada malaikat. Betul tak Ustazah? Okey, saya suka dengan jawapan kamu, sangat jelas, ringkas dan padat. Jadi Ustazah dapat lihatlah kesungguhan pelajar-pelajar Ustazah untuk memahami tajuk beriman kepada malaikat. Dan Ustazah rasa kita semua sudah faham apakah tajuk topik yang kita bincangkan hari ini kan, iaitu beriman kepada malaikat. Jadi Ustazah boleh buat kesimpulan. Ustazah nak simpulkan balik apa yang kita dah pelajarkan hari ini, iaitu kita sebagai umat Islam, kita wajib untuk percaya kepada malaikat. Sebab apa? Sebab beriman kepada malaikat terdapat dalam kedua. Jadi wajib untuk kita mempercayai malaikat. Dan seperti yang kita tahu, kita perlu tahu akan 10 nama malaikat, dan sudah tentu bila percaya kepada malaikat akan datang hikmah kepada manusia dan memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Oleh itu, dapatlah kita gambarkan bahawa rukun Islam itu sebagai tiang untuk membina sesebuah bangunan, dan rukun Islam pula sebagai atap yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dan bila dah lengkap, maka akan terbentuk seorang Muslim yang sejati, seorang Muslim yang mempunyai kepribadian akhlak yang unggul dan akidah yang tetap. Okey, semua dapat jelas ke apa yang saya terangkan? Jelas. Ada apa-apa soalan tak? Ustazah, nanti Ustazah share gambar ni dekat WhatsApp group. Boleh. Buat nota. Nanti Ustazah forwardkan, okey? Kamu boleh buat dalam nota ataupun kamu nak print terus dekat dalam buku latihan pun okey juga. Okey, jadi Ustazah nak akhirkan kita punya kelas boleh tak? Sebab kita macam dah habis waktu ni. Boleh Ustazah. Ada apa-apa soalan dah kan? Tak ada. Tak ada. Ustazah harap semua pelajar dapat mengambil input yang berguna daripada kelas kita pada pagi ini. Dan
Jangan lupa stay at home dan stay safe. Okay, baiklah. Stay mild. Okay, stay at home. I love you. Okay, Sarah. Terima kasih. Terima kasih Sarah. Bye. Terima kasih. Bye. Bye.